yang di-Pertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia, yang di-Pertua Majlis Guru Besar Selangor, juga Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Assalamualaikum Cik Sukimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sepatutnya boleh naik sekolah ni? Pandangan cikgu sendiri. Kalau kita sebenarnya bergantunglah kepada KKM kerana mereka yang hari tentang bahagian bab-bab ini. Namun demikian, sekiranya mereka sudah pun mengecorkan ditamatkan PKP, kita berpandangan bahawa kita tak boleh terus buka sekolah untuk semua warga guru dan juga warga murid, kerana kita perlu ada sedikit masa untuk kita buat persediaan, kerana dah lama tutup dan juga kita ingin pastikan bahawa aliran yang begitu ramai murid dan juga pembersihan tempat di sekolah perlu dilaksanakan dahulu. Jadi kita punya pandangan, sekiranya ditamatkan, perlu diberi satu masa lagi untuk kita buat persediaan. Dan cikgu rasalah kan, dalam jangka masa terdekat ni, 14 April itu sepatutnya tarikh PKP berakhir. Tamat. Jika PKP betul-betul berakhir, satu tempoh diperlukan, adakah anak-anak datang ke sekolah tu boleh diyakini keselamatan mereka, cikgu? Okey. Yang pertama, kita kena pegang kepada bahawa kita percaya apa yang telah diputuskan oleh KKM, iaitu Malaysia sudah pun bersih. Itu yang pertama lah. Jadi dalam pokok perbincangan kita kena berpegang kepada itu, sebab kalau kita tak pegang nanti berbeza-beza pandangan. Jadi katakanlah sudah pun KKM sudah mengisytiharkan bahawa dia bersih. Namun demikian, macam yang saya sebutkan tadi, kita perlu sedikit masa untuk kita mengatur dan menyusun semula, kerana kita sudah tidak belajar dalam satu tempoh yang agak panjang, dan perkara ini perlu mengambil masa, dan untuk juga kita memastikan, kerana rakyat Malaysia ni dia sangat prihatin, dia sangat-sangat peka terhadap keselamatan anak-anak dari segi kesihatan dan sebagainya. Jadi mereka perlu diyakinkan. Jadi untuk itu kita untuk bertugas, biar katakan penjawat awam dan juga syarikat-syarikat semua sudah dibuka seperti biasa, tetapi murid kita rehatkan dahulu, terutamanya murid-murid sekolah rendah lah. Guru bertugas, dan kalau kita memikirkan bahawa murid-murid akan lebih tertinggal, sebenarnya usaha-usaha untuk memberi PDP pembelajaran dan pengajaran masih tetap berlangsung walaupun kita dalam tempoh. Jadi dalam tempoh rehat tu maksud saya yang murid tidak ada. Sebenarnya kalau kita inginkan PDP daripada sekolah ke rumah masih lagi boleh, walaupun mungkin tak dapat 100% lah. Tapi insyaAllah kementerian, saya percayalah kementerian akan memikirkan yang terbaik untuk pendidikan kita. Baik, nak tanya juga bagaimana kalau ikut jadual perintahan pula, cikgu? Ini pandangan sahaja ya. Mungkin macam UPSR untuk sekolah rendah dan PT3 kita boleh batalkan pada tahun ini. Kita batalkan kerana, dan saya yakinlah kita mempunyai kepakaran untuk membuat sesuatu untuk menggantikan apa yang kita batalkan tadi, kerana agak kurang selesa untuk kita terus mengadakan dalam tempoh waktu yang singkat dan tidak adil kepada pelajar, kerana untuk memberi suatu periksaan dia perlu ada beberapa perkara yang perlu dipenuhi, seperti kesahan, kepercayaan dan sebagainya lah. Itu sebagai dalam peperiksaan. Jadi murid perlu diajar dahulu sebelum kita menguji dia. Tak adil kalau kita tak ajar, tiba-tiba kita uji benda yang dia tak belajar. Jadi, untuk itu saya yakin bahawa Kementerian Pendidikan mampu untuk menyediakan satu alternatif pentaksiran untuk kita ambil kira untuk sebagaimana yang selalu isu orang akan perkatakan ialah termasuk juga sama penuh, aliran tertentu di sekolah menengah. Saya yakinlah memang boleh difikirkan tentang alternatif tersebut. Yang paling penting sekarang adalah keselamatan murid dan juga kesihatan seluruh negara. Kita perlu jaga ni dahulu, kerana tak guna kita terlalu mengejar kurikulum, tetapi sekiranya benda ini kita tidak jaga, tiba-tiba timbul, kerana dia banyak terjejas saja. Ya, dia punya penyebaran sangat mudah kalau kita berada dalam kelompok yang ramai. Jadi kita kena lihat secara berperingkat lah perkara ini. Itu pandangan kami. Cikgu, memandangkan cikgu adalah yang di-Pertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia, teringin juga nak tahu bila meeting dengan guru besar yang lain,
apa sebenarnya isu utama yang dibentangkan ni cikgu? Mana kita memikirkan apa yang kita nak buka bagaimana. Orang selalu memperkatakan tentang social distancing, nyah cemar dan sebagainya. Jadi kita dah memikirkan perkara sebenarnya kecil tetapi kita ambil yang besar lah. Kemudian bagaimana kalau kita melihat dari segi kurikulum itu sendiri, daripada segi kalau kita lihat kita punya kita kata macam kredit lah kalau kita belajar kan. Sekolah ni pun dia ada kredit hour, tetapi saya rasa yang itu Menteri Pendidikan bolehlah menolak tepilah perkara tersebut. Jadi kita banyak memikirkan sedemikian rupa dan juga aktiviti-aktiviti yang kita sudah susun untuk pelajar, kerana tempoh masa semakin singkat, aktiviti tetap sama. Jadi perkara ini kita juga ambil kira tentang perkara tersebut. Sekiranya ada kelonggaran daripada pihak kementerian, dia sangat membantulah kita menyusun. Betul. Sebab kita kena ingat bahawa pendidikan ni bukan saja kita bangunkan dari segi kognitif murid, iaitu yang kita asah dia punya intelektual dia kan. Kita membangunkan sahsia, membangunkan kerjasama, membangunkan rohaninya, membangunkan fizikalnya, banyak perkara. Jadi kita boleh lihat aspek lain, tidak tertumpu kepada aspek kognitif sebagaimana yang disebutkan tadi. Jadi kita boleh lihat banyak perkara lagi lah. Adakah tahun depan akan memberikan satu cabaran dari segi bidang pendidikan, memandangkan banyak diperbetulkan pada tahun ini, cikgu? Kalau saya rasa impak dia kurang ketara sangat. Kurang sikit kan? Kurang mendengar tu. Kita hanya tahun 6 saja yang terkesan, yang lain tu kita adjust lagi sebenarnya daripada boleh disesuaikan lagi. Cuma tahun 6 ni saja kita mempunyai masa yang suntuk kerana dia semakin hampir kita pun raya pun dah dekat, 19 hari lagi puasa, kemudian 24 dah raya. Jadi ini semua faktor-faktor ni kita kena lihat, dan kita kena lihat juga faktor pergerakan beramai-ramai tadi, balik kampung dan sebagainya kan. Ya, akan bertambah Ya, jadi itu yang saya kata tadi, perlu ada masa yang kita beri kepada sekolah untuk beroperasi penuh. Lepas PKP, no cuti, sekolah terus. Janganlah. Sebenarnya mungkin dipikirkan. Saya terfikir, ini adalah fasa yang kedua, cikgu, untuk PKP. Dan ketika fasa pertama dijalankan, semua guru besar sedia maklum apa yang perlu dilakukan dekat rumah. Tapi fasa yang kedua yang nampak gaya, guru-guru mengambil langkah inisiatif dan mereka agresif mengajar, mendidik menerusi alam maya ni, cikgu. Itu merupakan satu arahan, cikgu? Ya. Terdapat satu siaran daripada kementerian lah yang meminta kita bekerja daripada rumah, dan cikgu pun dia memang sudah pun dilatih sebagian besar untuk menangani perkara sedemikian rupa. Dan kita juga sebenarnya walaupun kita jauh, masing-masing ada yang di kampung dan sebagainya, mereka tetap saling berhubungan untuk saling membantu. Kita ada PLC dan sebagainya. Sebenarnya ini sangat membantulah. Sebenarnya satu perkara pengalaman yang tak pernah terfikir dia berlaku. Betul. Saya rasa banyak ilmu-ilmu baru yang guru-guru dapat perolehilah dengan dengan berlakunya pandemik COVID-19 di seluruh negara ni. Ada hikmah ada, cikgu, ya? Ya. Ya, cikgu, tadi saya ada bagi tahu tentang pengorbanan cikgu-cikgu, kebanyakannya buat online, pembelajaran secara online dengan anak-anak murid. Saya sendiri dengan suami pun dah dapat jadual untuk anak time bila dia punya waktu belajar online, siap ada bagi tahu satu ni berapa orang kan. Jadi kan bila kita tengok macam tu, apakah agaknya inisiatif atau arahan kementerian atau jabatan lah untuk mengadakan kelas pembelajaran macam ni daripada cikgu sendiri, tapi daripada jabatan sendiri apa lagi yang pernah membaikkan? Sebelum tu nak tanya anak Aizah sekolah kat mana, dekat negeri mana? Dia sekolah cikgu dia bayar sebab Allahu Akbar. Tapi semua cikgu sekarang ni memang ada buat online kan. Tapi dia kategori sekolah makan lah lagi. Okey, dia sebenarnya begini, kementerian ada turunkan satu ketetapan yang itu bekerja daripada rumah, dan perkara itu disambut oleh Jabatan Pendidikan setiap negeri, kemudian disampaikan kepada PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, dan juga kepada sekolah. Jadi rata-ratanya masing-masing pada awalnya agak
agak tidak tersusun kerana masing-masing kita fahamlah sesuatu yang baru yang tidak ada garis panduan lagi agak kurang tersusun. Tetapi sejak ayah ini dia nampak lebih teratur. Dan kalau kita lihat pada beberapa hari yang lepas, Menteri Pendidikan ada di dalam satu siaran di televisyen menyatakan tentang survey yang dijalankan di seluruh negara yang kalau tak silap saya 500,000 responden daripada ibu bapa memberi respon yang membabitkan 700,000 bed, yang mana dia nak lihat apakah fasiliti yang ada di rumah dari segi telefon, komputer, capaian internet dan sebagainya. Dan daripada situ sebenarnya Kementerian Pendidikan lah yang saya lihat, yang saya baca lah mereka dapat membantu mereka untuk menyusun apa cara yang terbaik untuk kita sampaikan ilmu kepada pelajar. Dan antaranya ialah tak semua akan boleh mendapat secara online sebagaimana yang Aizah sebutkan tadi tu. Betul. Jadi itu yang sekarang ni kalau kita lihat banyak kali ditimbulkan tentang televisyen pendidikan, dan jadual pun sudah dikeluarkan oleh pihak kementerian yang dia akan bermula pada 6 hari bulan televisyen pendidikan akan bersiaran. Jadi jadi nampaknya murid akan mendapat pelbagai sumber lah, boleh dapat secara dalam talian, boleh dapat secara dalam televisyen. Jadi cikgu, apa hubung kait pendidikannya menerusi televisyen, kemudian ada homework ke daripada situ yang ada bilik dengan guru yang tugas, cikgu? Dia sebenarnya dia bergantung kepada sekolah. Misalnya katakan sekolah saya saya katakan rata-rata murid boleh mencapai akses internet katakan. Okey. Jadi dia mungkin tak semesti dia perlu melihat TV pendidikan, kerana TV pendidikan dia akan memberi sesuatu yang terlalu umum untuk semua. Kalau untuk sekolah tersebut, guru tadi dia boleh merancang mengikut apa rancangan pelajaran tahunan masing-masing. Dia boleh berilah. Tetapi sekiranya bagi murid yang tidak mempunyai capai internet ataupun dia tidak ada tidak boleh berhubung melalui media sosial. Saya beri internet juga, setengah-setengah guru dia sangat kreatif. Dia ada grup sendiri, grup WhatsApp. Saya percaya AG dan juga Aizah pun saya percayalah memang ada. Anak saya 4 orang penuh. Jadi para guru akan post melalui WhatsApp ataupun Telegram, dan daripada situ para ibu bapa akan ambil dan berikan latihan tersebut kepada murid. Jadi kita nampak pelbagaian medium yang boleh sampai kepada pelajar pada masa kini lah. Jadi kalau saya bezanya tadi, sekiranya dia boleh menerima terus daripada guru sekolah tadi, maka guru tadi dia boleh mengikut apa yang dirancang. Tetapi kalau murid tadi tak boleh terima daripada guru, maka dia ikuti daripada TV pendidikan, maka dia ikut sesuatu yang umum, yang general, yang boleh diikuti oleh murid seluruh negara. Baik, maknanya mengikut masing-masing lah. Kalau dia online yang ada kelebihan itu begitulah, dia boleh buat TV pendidikan. Dan bantuan daripada ibu bapa juga penting ya. Ya, ibu bapa memang sangat-sangat membantu. Waktu ini memang 24 jam dia tengok muka dia je. Ya. Ibu bapa tak ada alasan untuk buta IT ya. Ibu bapa kena cek juga sebenarnya. Ini antara kesan positif lah dalam zaman teknologi kita untuk tahun 2020 ni cikgu ya. Maknanya semua bekerjasama ni sebenarnya. Ya, betul. Dia merapatkan lagi sebenarnya antara hubungan guru dan juga ibu bapa. Ramai yang dulu tak dah lebih kenal lah. Saya lagi nak tanya, guru-guru yang ambil inisiatif ni dan juga kreativiti untuk anak-anak media masing-masing, rasa-rasa ada tak caran yang boleh pihak jabatan pertimbangkan sebarang imbuhan? Oh, saya tak fikir. Saya secara peribadi saya tak fikir cikgu-cikgu akan mengharapkan imbuhan yang sedemikian, kerana mereka tahu itu adalah tanggungjawab mereka, dan mereka pun sebahagian besar tu seronok kerana mereka juga sendiri mempelajari sesuatu yang baru. Dan mungkin juga dimensi pendidikan kita pada masa akan datang berdasarkan pengalaman sekarang akan berubah, iaitu mungkin kita akan pergi blended learning, iaitu
separuh-separuh dan sebagainya. Saya rasa mungkin sesuatu yang menarik kita akan jumpa pada tahun depan bila kita dah melalui fasa yang begitu menyukarkan pada masa sekarang. Sukar ini, betul. Dan insyaAllah dengan apa yang berlaku pada tahun ini boleh dijadikan sesuatu yang baru macam saya katakan untuk tahun depan. Boleh dipraktikkan terus selepas PKP nanti. Terima kasih banyak-banyak. Ucapkan sekali lagi kepada Yang di-Pertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia, Encik Sukimin bin Juki yang sudi bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih banyak Cikgu. Saya nak sampaikan satu je. Boleh? Boleh, silakan. Duduk di rumah dan juga stay at home. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Okay.